Kalau kita lawak orang sakit pun, kalau orang gali kubur datang rumah dia pun, dia dah kata, ni mesti tak panjang umur ni. Allahuakbar. Berapa amal seram tu banyak sebenarnya. Kadang-kadang kalau Adi tengah gali kubur, tiba ada orang bagi salam, gali toleh belakang tak ada orang. Kadang-kadang ada benda ngikut Adi balik, tak ada waris. Tapi bila masa Adi buka muka dia memang. Saya difahamkan penggali kubur ni kalau ada kematian ada gaji. Macam tu ke? Yang paling Adi takut nak doa murah rezeki. Takut ramai orang mati ni. Alamak. Allahuakbar. Kita kenalkan Encik Rashidi Maajiz. Okey. Selamat datang Encik Rashidi Maajiz. Adi. Kita akan panggil Adi. Adi aku kita panggil Adi. Kita panggil Rashidi, kita panggil Cik Adi ya. Untuk membezakan kan, confused dua-dua serentak jawab ni, mana tak tahu mana patut nak jawabnya kan. Okey, untuk pengetahuan penonton dan pendengar semua, Encik Rashidi Maajiz malam ni umur dia 29 tahun, mempunyai pengalaman 11 tahun dalam bidang penggali kubur. Cik Adi adalah seorang penggali kubur dan dia juga mempunyai ijazah dalam bisnes IT. Dia ada ilmu fardu kifayah dia ada ilmu akademik dia, teknologi dia semua cukup. Ini kita nak bertanyalah dia dengan banyak soalan tentang penggali kubur. Okey Adi, boleh mulakan. Bagaimana kejayaan sebagai penggali kubur ni bermula? Adi ni keturunan, memang ada keturunan penggali kubur. So permulaan dia, starting dia, okey, masa tu Adi baru lepas SPM. So nak tunggu result SPM tu kan, masa dulu tahun 2009 tak silap Adi. Time tu Adi nak tunggu tu, biasanya kadang-kadang sahabat-sahabat Adi kadang-kadang ada yang kerja McD, kerja KFC, sementara nak tunggu tawaran sambung belajar. So lepas tu Adi fikir-fikir, okay, why not Adi try something new. Okay, Adi try gali kubur. Pakcik aku pun gali kubur juga. Okay, Adi try tanya Pakcik Adi, boleh tak ikut gali kubur? Dia kata okay je. So itulah starting permulaan Adi menggali kubur. Okey. Itu starting, tapi kita difahami Encik Adi ni ada ijazah dalam IT bisnes IT. Betul. Sebelum jadi penggali kubur sepenuh masa, pernah tak pergi keluar sana cari kerja yang lain, kerjaya lain? Kalau soalan ni dah memang kerap dah orang tanya. Nak pula kita ada nak katakan ada ilmu sikit lah, belajar dah ada degree ke, ada diploma ke, mesti orang akan tanya tak kerja, tak nak cari kerja ke. Ada mohon pekerjaan dulu, tapi rezeki tu tak ada. Adi pergi interview tak lepas. Lepas tu Adi ada pernah kerja di sebuah company, tapi Adi cuma kerja bukan kerja tetap, tapi hanya kontrak saja dalam 3 bulan. So Adi fikir daripada Adi bazir masa duk cari kerja yang belum tentu dapat, lebih baik Adi fokus pada kerja yang dah ada depan mata, yang mungkin ini Allah dah tunjuk jalan dia. So kita ikut je lah. Okey, kalau macam dari segi keluarga, bagaimana diorang penerimaan keluarga? Keluarga so far belah Adi macam arwah ayah dah meninggal, so dia tak sempat pun, arwah ayah memang tak sempat tahu pun yang Adi ni menggali kubur, memang tak sempat pun. So kalau untuk mama, alhamdulillah dia terima je anak dia kerja apa pun, janji jangan mencuri, jangan apa-apalah buat benda-benda yang tak elok. Yang penting rezeki halal. Kalau untuk keluarga mertua, alhamdulillah semua supportive lah. Cuma yang tak supportive-nya daripada orang-orang luar, pandangan masyarakat.
Pandangan masyarakat tu yang susah sikit lah sebenarnya. Tapi bagi Adi, as long as family okay, Adi okay je. Masyarakat yang overjudge. Kan? Dia orang yang sibuk macam bawang je sibuk kan Adi? Betul. Macam panas sama lagi. sikit. Adi pernah kena satu hari tu, Adi tengah buat kerja dekat kubur, anak dia sebaya dengan Adi. So dekat kubur tu dia boleh comparekan Adi dengan anak dia. Anak dia gaji RM5,000. Tak silap Adi lah, time tu dia sebut. Anak dia gaji RM5,000 kerja office apa, tak tahulah. Time tu memang rasa memang macam down betul lah, memang down. Tapi nak macam mana, dah semua rezeki Allah. Saya difahamkan penggali kubur ni kalau ada kematian ada gaji. Macam tu ke? Kalau kat tempat Adi, di sungai tanah perkuburan Sungai Kantan ni, memang macam tu. Sebab Adi tak ada gaji tetap. Kalau ada kematian, baru Adi ada gaji. Tapi itulah satunya yang paling Adi takut, nak doa murah rezeki. Takut ramai orang mati ni. Alamak, macam tu Oh, Allah adik Akbar. takut masuk kita akan macam ya Allah, murahkanlah rezeki aku macam Adi pula lain Takut nanti kan ramai orang mati ni. Ya, it makes sense kan? Murahkanlah rezeki aku lepas tu, aduh, one down macam tu. Oh, okay. Memanglah rezeki tu Allah yang tentukan, ajal maut pun Allah yang tentukan. Tapi yelah, kita kadang-kadang, yelah orang-orang tua-tua ni kadang-kadang kalau kita lawak orang sakit pun, kalau orang gali kubur datang rumah dia pun dia dah kata, ni mesti tak panjang umur ni. Allah Akbar. Penggali kubur dah merawat, itu tak panjang umur tu. Susah juga kan kalau macam tu. Oh, ada ya Adi? Dia macam tu? Ada. Macam kau datang tu, macam kau datang tu melawat ziarah je orang sakit macam jaga-jaga. Ada, mesti ada orang tua-tua yang akan sebut. Penggali kubur dah datang rumah tu mesti besok meninggal lah tu. Boleh, kalau macam mana nak jadi penggali kubur ni, nak kata rajin bekerja pun tak boleh juga kan? Tapi dia boleh jadi satu income yang macam kerja tetap je. Tanah perkuburan Sungai Kantan yang digali ni, tanah perkuburan ni memang dia cover lebih kurang 27 karya di Kajang. Boleh dikatakan setiap hari tu ada jenazah. So kita cover banyak tempat, bukan setakat karya tempat, karya taman. Kadang-kadang dekat kita orang cover sekali daripada rumah orang tua yang tak ada waris, daripada banduan penjara, hospital mayat tak ditutup. Sebab satu yang tuan-tuan perlu tahu, tanah kubur Sungai Kantan ni merupakan tanah wakaf. So orang yang mewakaf tu pernah sebut, kalau sesiapa je meninggal, tanam je kat situ. So kita tak ada pilih-pilih. Okey, Encik Adi, macam Encik Adi cakap tadi ada banyak karya, lepas tu cover hospital, tak ada waris yang nak claim ataupun macam ayat-ayat macam tu, siapa yang bayar? Okey, urusan perkuburan. Perkuburan. Pihak hospital akan melantik satu pengurusan jenazah. So pengurusan jenazah tu yang akan bayar. Pengurusan jenazah tu yang akan bayar. So pengurusan jenazah tu nanti dia boleh claim ke zakat, Baitumal dan sebagainya lah. Macam tu. Oh, dia macam tu. Okay, I nak dapatkan rough idea lah. Actually, harap tak sensitif lah. Dia macam orang nak bekerja sebagai penggali kubur, berapa gaji dia orang? Roughly lebih kurang dalam 2K something sebulan. 2K setengah. Dan selalunya satu liang lahat dikira berapa selalunya? Satu liang lahat lebih kurang dalam RM300. RM100. Lepas tu dibahagilah. Bagi pengali. Bagi 3 orang. So seorang akan dapat 100 lah. I see.
Oh, dia macam, okay. Nanti untuk pendengar ke penonton kan boleh congak sendirilah. Sebulan pendapatan dalam 2,500, lepas tu 300 satu liang. So, ada 3 penggali kubur untuk satu liang. So, boleh buat matematik lah kat situ. Okay, menarik insight ni. Kalau nak tanya Encik Adi, satu liang lahat ada 3 penggali kubur. Kalau salah seorang sakit ke macam tu, bahagian pembahagian adakah bagi sama rata juga ataupun siapa yang gali tu itulah pendapatan dia untuk hari tu? Siapa yang gali akan dapat. Siapa yang cucu tu tak adalah. Basically untuk gali satu liang tu memang 3 orang tenaga kerja lah diperlukan. Betul. Sebab yang 3 orang ni memang dah dilantik oleh masjid sendiri. Pihak masjid dah melantik kami 3 orang. So 3 orang je lah yang akan menggali dan menguruskan sampai selesai. Apa kriteria yang membuatkan pihak masjid melantik penggali-penggali ni? Macam Adi cakap awal-awal tadi, kita orang ni daripada keturunan. So yang bekerja semuanya keluarga. Adi ada dan 2 orang lagi tu merupakan pakcik Adi sendiri. So macam tu. Makanya orang lain, orang luar macam tak boleh kan, macam mana nak kalau nak kerja sebagai penggali, tak boleh ke macam mana? Boleh je. So far Adi ada train lebih kurang dalam 3 orang anak muda yang nak belajar menggali kubur. So Adi train 2 orang. Masing-masing umur baru 21 tahun. So sekarang ni Adi tengah train 2 orang lah. Sebab bagi Adi tak tahu hidup Adi berapa lama. So at least kalau Adi ajar dia orang boleh gunakan ilmu tu untuk orang yang dia sayang. Tanah perkuburan tempat Adi ni berapa orang penggali sebenarnya? Yang 3 ni memang main. Semua all total, sebab saya nak tahu bila penggali kubur cuti. Kan? Memang tetap 3 orang. So kalau bab cuti tu memang kita orang akan rotate. So macam cuti hari raya, kita orang akan rotate. So 2 orang akan balik kampung, seorang akan stay. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga dah balik sini. So yang raya ketiga, yang seorang lagi akan balik. Macam tu. Kita rotate. Oh, dia macam frontliner Dia macam cuti-cuti rotate. Tahun ni aku dapat raya. Tahun depan kau baru dapat raya. Susah tak nak manage kawasan perkuburan? Susah tu tak adalah susah, tapi cuma sebab kawasan tu pun agak besar juga, 8 ekar. 8-7 ekar lah, lebih kurang macam tu. Lepas tu dia bercampur dengan tanah dengan kubur lama. So kadang-kadang yang susahnya tu bila macam waris dah lama tak datang, nak cari tu, yang tu lah, part tu lah yang susah sikit. Ada tak sistem untuk mencari kubur sebabkan waris tak datang ke? Saya pernah alami sendiri tahu, nak pergi kubur arwah mak bapak saya. And then that particular year, saya pergi seorang, saya tak jumpa. Allah dah fikir dah, hijabku ditutup lah, anak derhaka lah, apalah. Tapi memang every year kalau kita pergi kubur memang akan rasa berubah sebab kubur makin bertambah. So saya nak carilah track number kubur mak bapak saya tu. Orang dekat tempat kubur tu, okay, nak check tu ada selambak buku tebal macam zaman-zaman kuno punya buku. Saya track ni satu tulisan tangan. Memang macam tak jumpa lah. Adakah sistem Excel ke PowerPoint ke untuk macam track macam kita dah hidup tahun 2021 kan? Kalau setakat ni yang tempat di kerja ni, setakat ni belum ada lagi. Kalau macam waris nak cari pun memang macam lat jugalah. Memang maksudnya dia kena ingat atau dia ambil gambar ke, tak kubur belah mana ke apa ke, macam tu lah. Memang pihak masjid ada suruh Adi buat satu sistem yang sebab tanam kuburan ni akan digantikan dengan tanam kuburan baru sebab tanam kuburan ni dah nak penuh. So
dia suruh buat yang baru tu, kita buat bersistem lah insyaAllah. Oh gitu. Okey, untuk menggali liang lahat ni, berapa lama dia ambil masa untuk complete lubangkan tu? Okay. Dia semuanya berpandukan pada tanah juga. Okey, kalau tanah tu keras, mungkin agak lama sikit lah, dalam 1 jam. Kalau tanah tu lembut, mungkin dalam 40 minit, 45 minit siap lah, insyaAllah. Tapi Encik Adi cakap tadi nak menggali liang lahat satu kali lebih kurang dalam 1 jam paling lama. Tapi tugas Encik Adi tak habis sampai lubang liang lahat tu ditutup kan? Tugas Adi, untuk Adi lah, tugas Adi lepas gali, Adi akan masukkan jenazah dan tolong tambus sekali semua sampai selesai. Sampai selesai lah. Maknanya bukanlah 1 jam, lebih lagi. Lebih lagi lah. Sebab kalau mayat tu sampai lambat lah. Waktu Betul. tu. Kalau menggali cuma 1 jam saja. Pernah tak clash macam at one time lebih daripada 1 jenazah? Macam kononnya macam ada masalah kurang shot kaki tangan ni. Okay. Kalau untuk rekod dekat tempat di kerja, 1 hari tu untuk jenazah biasa pernah sekali datang 7 serentak. 7 Macam mana tu? Macam mana sebab kiraan dia tadi ada 3 penggali yang profesional. First kita akan gali 3 lubang dulu, seorang 1 lubang. Selepas tu dah siap salah 1 lubang tu, kita sambung balik lagi seorang 1 lubang. Dan yang 1 lubang terakhir tu kita bagi 3. Okey, ni nak tanya Encik Adi, selama hampir lebih 10 tahun pengalaman menggali kubur daripada lepas PM, ada tak pengalaman-pengalaman cabar macam keadaan cuaca hujan lebat ke, ada tak? Cuaca bagi Adi biasa je lah, sebab kadang-kadang normal lah, kena gali time panas-panas. Kadang-kadang kalau dah ada orang meninggal, hujan-hujan lebat pun kita kena gali juga. Tapi cuma satu je lah, bila kadang-kadang cuma kekurangan dia bila musim hujan, tanah belah bawah tu dia berair sikit. So tempat yang letak jenazah, nak masukkan jenazah tu, dia selalunya dia akan keluar air lah. Itulah yang mencabar sikit lah untuk Adi lah. Selalunya kalau macam ada kematian, berapa lama yang diperlukan untuk bagi tahu Encik Adi untuk uruskan liang lahat tu? Normally dia akan bagi tahu 2 jam awal. 2 jam awal, 1 jam setengah awal. Tak panjang ya masa dia sekejap. 2 jam tu sekejap je tu. Tapi kadang-kadang yelah, itu semua ketentuan. Kalau nak kata kalau jenazah tu lambat sampai pun, dia akan tetap lambat juga. Macam-macam dugaan yang ada bila tengah mandi ke apa ke kan. Itu kita tak tahu, Wallahualam. Kadang-kadang pernah juga dah siap gali 1 lubang, kena tunggu daripada pagi sampai ke petang baru jenazah sampai, ada juga. Macam Adi sendiri dah start train orang muda semua tu, ada tak you punya package, macam package the whole thing, macam pengurusan jenazah, kapan, mandi dan juga tu siap semua? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Memang Adi ajar dia orang gali kubur je. Saya macam saya assume macam tengok macam ni misi business package. Maksudnya contohlah macam daripada mandi, kafan sampai ni. Saya ada tengok artikel tahu pasal wife Adi juga tahu macam buat mandi jenazah juga tu. Dia pun terlibat sama ke? Dia terlibat sama juga. Dia mandi jenazah dengan tayamum. Jenazah COVID. Adi cakap boleh seorang pun boleh settlekan satu liang lahat dia, sebab kita tengok macam 6 kaki tu dalam. Dia punya kepenatan tu macam mana Adi? Kalau nak ceritakan. Tapi untuk pengetahuan tempat Adi gali ni memang tak boleh gali dalam.
So sebab bawah dia berair sikit. So memang paling kurang pun lebih kurang dalam 4 kaki setengah dan 5 kaki dah siap dah lubang tu. So tempat ni tak adalah sampai 6 kaki, tapi walaupun 4 kaki setengah ataupun 5 kaki pun dia punya penat tu macam nak cakap dia kena rasa sendiri lah. Dia kena rasa sendiri baru tahu bila kita dapat tanah tu, bila tanah tu keras, bila kita dah siap, tangan kita akan rasa lengur-lengur apa semua. Sebab kita gali manual, lepas tu kita boleh nampak tangan kita berbekas-bekas, melecet-lecet. Macam tu lah. Lepas tu tengok yang liang tu rata je, very square, cantik je. Macam kita tahu 2-3 tahun yang lepas kita ada ni pandemik COVID ni, ada tak perbezaan penerimaan jenazah? Memang kalau musim COVID memang bertambah lah. Untuk jenazah biasa paling banyak 7 body. Okey, dalam satu hari. Kalau untuk COVID, jenazah akan dia bertambah 11 dalam satu hari. Paling banyak pernah didapat 11 satu hari. Ya Allah. Purata dia. Okey, purata untuk jenazah COVID sahaja yang berada di tanah penguburan Sungai Kantan sebanyak 206 jenazah COVID. Okey, ni nak tanya Encik Adi ni. Macam Encik Adi cakap tadi, satu luang yang lahat je penat bagi nak tak tahu. Kena cuba sendiri. Mesti penat lah. Ni ada 2, 3, 4. Pernah tak Encik Adi menolak? Boleh tak menolak untuk saya dah tak larat dah nak korek? Macam Adi setakat ni memang Adi tak pernah tolak. Tak pernah lagi. Adi memang tak pernah tolak. Sebab penat macam mana pun buat juga. Kena buat juga. Kena. Boleh tak tolak? Boleh tu boleh. Kita pergi suruh dia pengurusan kita, macam contoh pengurusan jenazah tu telefon kita. Lepas tu kita suruh dia hantar ke tempat lain, boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau untuk Adi, memang Allah dah bagi tahu, okey rezeki dia tanam kat sini. So kita ikut je lah. Kita ikut je. Kita kena ikut. Penat macam mana pun kena buat juga. Konsisten sepanjang 11 tahun. InsyaAllah. But, ya, kita sebagai manusia kan ada hari macam malasnya nak kerja. Dan lebih-lebih lagi sekarang mesti Adi kena pakai PPE semua tu. Betul. Itu macam mana pula? Itu macam mana pula? PPE Adi. Okey, di tanah perkuburan yang sekarang ni, Sungai Kantan ni, memang kalau ada body COVID tu memang kena pakai lah. Memang dia punya tebal dia tu memang yelah, kita pakai memang time nak turunkan jenazah je. Tapi dia punya bila pakai tu bila time panas tu lah yang mencabar. Kalau malam kurang sikit, kalau macam pagi kurang sikit. Jadi kalau pukul 1 tu memang Subhanallah, memang Allah je lah yang tahu. Kadang-kadang Adi pun ada pengalaman juga yang waris tak tahan pakai PPE, pengsan, tiba-tiba hitam. Tak tahan panas. Panas kan. Sebab kita selalu tengok macam kat rumah dia, panas dia ni pakai PPE. Tapi for sure korang macam memang matahari direct je kan. Bahaya COVID ni sebab kita macam kena pakai benda tu. Bagi Adi sendiri macam apa dia nak cakap dekat orang luar yang macam COVID ni bukan main-main tau. Kita orang ni dekat kubur hari-hari berdepan dengan jenazah yang ada COVID. Kita pun boleh dapat COVID ni. And then daripada pematian, daripada apa yang alami yang korang yang tahu menerima jenazah berapa banyak bilangan dia. Ada apa dah nak cakap kat orang kat luar sana? Apa pun nak cakap sebenarnya. Semuanya bergantung pada diri masing-masing lah. Kalau ada kesedaran, dah boleh nampak dalam satu hari tu dah boleh berpuluh-puluh jenazah satu hari tanam. Dah boleh nampak dengan mata sendiri, mesti boleh fikirnya. And betapa bahayanya benda ni bukan main-main. Kadang-kadang sampai kita boleh
tengok dengan mata sendiri. Kadang-kadang waris tak boleh dekat langsung nak tengok. Kan? Kalau boleh tengok pun time pengecaman je lah, pengecaman jenazah sahaja. Sampai kat kubur memang orang kubur je yang akan uruskan. Memang waris memang tak dibenarkan langsung. Even nak rakam pun memang tak dibenarkan. Sebab bila sampai dekat kubur tu memang ada pihak KKM yang akan ada dekat situ untuk memantau. Dan dia orang juga yang akan bagi PPE pada kami semua. Memang dia orang memang tak akan benarkan langsung untuk merakam ke apa ke. Itulah. Kena tengok lah daripada jauh. Kadang-kadang daripada situ mesti boleh fikir kan. Benda tu sebenarnya betul. Kadang-kadang sebagai macam orang yang ada sedih tak tengok macam ada family yang langsung macam tak dapat tengok. And then ada tak yang macam try nak masuk kawasan kuburan yang dia kata macam tak boleh, memang tak boleh masuk. Dia pernah ada pengalaman baru-baru ni lah. Dia nak masuk nak uruskan COVID. Lepas tu time tu pihak KKM dah interview waris-waris dia. Dia dah interview dah. Ada satu hamba Allah ni, mungkin anak pada arwah lah. Dia pakai baju sweater panjang. Dia tutup semua. Dia kata dia nak turun. Saya nak tengok sangat bapak saya. Sebab saya dah lama sangat tak jumpa bapak saya. Kan? Saya nak tengok sangat bapak saya. Tapi memang proses penghubungan memang kita tak boleh tengok muka dia. Apa yang bila kita tanam, kita kan tanam sekali dengan zipper bag tu sekali. So dia kata saya nak turunkan juga bapak saya. Boleh tak? Abang kita kata boleh, tak masalah. Tapi seorang je lah. Tapi sebelum tu buka lah jaket tu dulu. Sweater tu dulu. Panas-panas ni takkan pakai sweater. Sekali buka-buka pakai gelang. Alah. Pink. Pakai gelang pink. So sampai macam tu lah tahap kesedihan dia. Dia memang nak sangat. Tapi apakan daya bila dah nampak dia pakai gelang pink, dia membahayakan orang lain. So nak tak nak terpaksa juga. Nak tak nak dia tekan terpaksakan duduk kat luar juga. Macam mana time tu dia menangis-nangis, dia nak juga sangat nak masuk ke bapak dia apa semua. Tapi memang dah tak boleh. Okay, itu ni pengalaman bersama manusia yang degil. Okay, I think soalan ni dah 1000 kali orang tanya Adi. Ada tak pengalaman seram? Oh, seram. Seram memang setiap kali ada interview pun memang orang akan tanya pengalaman seram je. Dia macam favorite question. Kita letak ujung. Pengalaman seram tu banyak sebenarnya. Kadang-kadang kalau Adi tengah kali kubur, tiba-tiba ada orang bagi salam. Kali toleh belakang tak ada orang. Tu biasa. Kadang-kadang Adi dia dengar bunyi yang tak sepatutnya didengar. Kadang-kadang dia ada bau busuk. Kadang-kadang ada benda ngikut Adi balik. Saya sebenarnya kalau boleh taklah percaya benda-benda ni semua, tapi betul lah ada, saya pernah, sebab ada juga pengalaman sikit-sikit. Nak tanya, ramai orang tanya benda-benda yang macam, tapi lepas gangguan mungkin dah terbiasa, Adi dah terbiasa dengan benda tu, dah lali. Bagaimana pula dengan, ada tak kejadian yang istimewa? Sebab kita selalu nak dengar kalau pasal kubur ni, bau itulah, orang tegur itulah, bunyi itulah. Ada tak yang istimewa pula yang macam, yang macam lebih hati tu lebih tenang? Ada tak? Gembira tengok macam menggembirakan, buat kerja tu menggembirakan. Ada satu kejadian ni yang mana dia dapat satu jenazah lelaki tak ada waris. Tapi bila masa dia buka muka dia senyum dekat dia. Subhanallah. Muka dia memang berseri. Sampai ke hari ni dia masih ingat lagi wajah dia. Dengan bau dia wangi, dengan muka dia bersih. Dan Adi takkan lupa senyuman dia kat Adi. Memang dia betul-betul dia senyum. Memang dia senyum. Daripada Adi dekat atas, Adi masuk Adi ke dalam lubang, dia masih senyum ni.
Oh, kita dengar macam mind blowing. Lepas tu, okay. Adi cakap macam tempat kubur Adi tu macam salah satu kariah dia adalah macam daripada rumah orang-orang tua ni. Ada daripada Pengalaman macam menguruskan orang-orang yang tidak ada waris ni. itulah, kadang-kadang kesian juga tengok pakcik-pakcik kan. Kadang-kadang diorang duduk rumah orang tua, kadang-kadang bila dah meninggal barulah nak datang ziarah. Kadang-kadang datang pakai MERS, pakai Belfire, pakai BM. Tapi kita boleh fikir, kita manusia biasa, kita akan fikir, anak kau pakai kereta mahal-mahal, takkan kau hantar mak bapak kau rumah orang tua kan? Tapi selalunya jenazah yang baik ni memang selalunya memang datang daripada rumah orang tua. Memang ni memang Adi ada pengalaman ni, memang terjadi pada Adi sendiri. Memang kadang-kadang yang satu yang senyum tu pun daripada rumah orang tua. Lepas tu Adi pernah gali kubur 20 minit siap tanpa rasa penat, tanpa peluh. 20 minit saja. Adi berdua dengan pakcik Adi. 20 minit saja siap. Daripada gali, lepas tu makan masa 5 minit je masuk jenazah, timbus, siap. So total 25 minit. Itu Adi cakap mungkin bila dia dekat rumah orang tua, dia akan belajar ilmu agama lebih mendalam apa semua kan. Mungkin sebab tu. Ada yang sih dia banyak jadi saksi kepada kematian jenazah-jenazah yang dicemburui kematian dia. Ada jugalah. Ada lah. Tapi nak cerita lebih-lebih pun buka aib. Aib dah pula kan. So yang mana Adi cerita tu, harap bolehlah bagi kesedaran untuk semua, insyaAllah.